Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Firman Allah Ta'ala, Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadhra'ukum fihi laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Surah Asy-Syura ayat 11. Kita sambung lagi muka surat 24 dah. Muka surat 24 tu pengarang kita ni buat mari ayat Quran sebagai dalil naqli, dalil yang dipindah ambil daripada Quran yang menunjukkan Allah Ta'ala mesti bersifat dengan sifat basar. Allah Ta'ala mesti bersifat dengan sifat penglihatan, tapi ia mari panjang ayat Qurannya. Patut-patutnya awak mari wahwas sami'ul basir, cukup dah. Nah, pada dah tu je anaknya, tapi yang ambil kepala ayat lagi. Ataupun ayat Allahu basirun bi'ibadih. Nah, Allah maha melihat dengan segala hambanya. Boleh juga ayat tu. Banyaklah ayat Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi salah satunya yang ambil ayat surah Asy-Syura ni. Tapi awak mari panjang ayat tu. Tengok dia kata firman Allah Ta'ala, Fatirus samawati wal ard. Tuhan ni Fatir. Fatir, sang pencipta. Isi fa'il itu, sang pencipta. Sang pencipta segala langit dan bumi. Jadi
Kadang-kadang awak mari dengan khaliq, kadang-kadang awak mari dengan ja'il. Tapi ayat ni dia mari dengan fatir. Nah, kalau terjemah Melayu kita semuanya pencipta belaka tu. Nah, khaliq artinya sang pencipta, ja'il sang pencipta, fatir sang pencipta. Nah, tapi dalam bahasa Arab ada beza makna dia. Kalau kata khaliq, ja'il dan fatir, nah, ada beza. Beza lagu mana? Kalau Tuhan guna perkataan khalaqa, nah, menjadi juga, mencipta juga. Jadi Allah tu khaliq sebab dialah khalaqas samawati wal ard, dialah yang menjadikan, yang menciptakan langit bumi ni. Tapi makna khalaq, makna menjadi dengan makna khalaqa, mencipta menjadi dengan makna khalaqa, artinya Tuhan mencipta menjadi daripada tidak ada kepada ada. Ini maksud. Keadaan tersebut tak ada langsung asal, lalu Tuhanlah yang menjadikan daripada tak ada kepada ada. Itu seperti ayat yang lain Allah Ta'ala firman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Gitu. Hei manusia, sesungguhnya kamilah yang menjadikan kamu daripada tidak ada kepada ada, daripada dua manusia, iaitu tu Adam dengan nenek Hawa. Nah, itu dia panggil khalaqa. Kalau Tuhan guna menjadi, mencipta dengan perkataan ja'ala, ja'ala mencipta juga. Nah, tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan. Ja'ala mencipta juga. Itu kalau terjemah Melayu. Terjemah Melayu kita ja'ala pun mencipta, menjadi. Tetapi mencipta menjadi dengan makna ja'ala ni artinya dengan makna merubah kelakuan benda, hai'ah. Nah, sayrurah makna merubah rupa-rupa kelakuan benda. Itu maksud. Sebab itulah bila Tuhan kata inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, kami menjadikan kamu daripada tak ada kepada ada, daripada asal tu ada nenek Hawa. Wa ja'alnakum syu'uba. Tengok, menjadi juga ada, tapi ja'ala. Nah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan kamu, apa maksud? Yani kami yang merubah rupa-rupa kamu. Itu. Itu apa tak? Wa ja'alnakum syu'uban, kami yang merubah rupa-rupa kamu akan pelbagai bangsa, wa qabailah, dan akan pelbagai etnik-etnik keturunan. Jadi Tuhan rubah rupa kita. Ni rupa Cina, ni rupa Keling, ni rupa Cik Jepun, ni rupa Amerika, ni rupa Rusia, ni rupa orang Melayu, orang Jawa dan sebagainya. Dan Tuhan yang merubah rupa-rupa kita. Itu mencipta menjadi dengan makna ja'ala, dengan makna ja'ala. Jadi Tuhan itu dipanggil ja'il, sang perubah rupa. Ada sang perubah rupa, menjadikan rupa-rupa itu berubah-ubah. Itu maksud. Ya, betul. Jadikan kami, ubahkan kami daripada tidak banyak bertaubat kepada banyak bertaubat. Wa ja'alna minat tawabin. Nah, jadikan kami, mana apa jadikan kami? Ubahlah kami ni daripada sikit taubat kepada banyak taubat. Ayat itu. Itu dari makna menjadi, mencipta dengan makna ja'ala. Gitulah.
Ada lagi perkataannya fatara. Dah. Fataras samawat. Tuhan fatir. Dah. Tuhan itu dipanggil fatir. Apa? Terjemuh bahasa Melayu kita sang pencipta juga. Sang pencipta, sang penjadi. Tapi mencipta menjadi dengan makna fatara, dengan makna tidak ada contoh plan. Itu maksud. Tuhan yang menjadi dengan makna fatara, artinya Tuhan mencipta sesuatu benda tidak tiru hak tu hak ni, tidak. Maka ayat yang kita baca ni, fatirus samawati wal ard, artinya apa? Tuhan yang menciptakan tanpa mencontohi mana-mana plan akan segala langit dan bumi. Ada. Bukan bumi duk tiru mustari ke, mustari tiru marih ke, marih tiru apa pultu ke berapa dak. Bita lain lah. Nah, bumi lah. Mustari lah. Bita matahari berapa matahari lah. Nah, langit pun langit, bukan tu tiru benda lain dak. Oh, comel kau ni, main nak buat juga dak. Bukan gitu dak. Dah. Jadi fatirus samawati wal ard, Tuhan sang pencipta tanpa meniru mana-mana plan akan segala langit dan bumi. Itu maksud dia. Itu maksud dia gitu. Nah, habis. Tapi kalau terjemah Melayu ni mencipta menjadi belaka lah. Sebab kita ni speak bahasa lah. Speak bahasa. Mereka apabila kita mengaji begini, maka guru lah yang kehurai makna yang sebenar. Nah, makna yang sebenar. Maka kerana tu bila kita baca Quran, tadabbur, ini dia panggil tadabbur. Tadabbur makna Al-Quran. Nah, kalau baca terjemah tu bukan tadabbur, itu baca terjemahan Quran. Nah, orang tukar semua terjemahan dengan makna. Kalau terjemahan ni tengok dia kata apa? Fatirus samawati wal ard. Dia, yakni Allah tu sang pencipta langit dan bumi. Gitu yalah. Tu terjemuh. Tarjemuh. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatin ukhra. Pindah bahasa daripada satu bahasa yang Arab ke bahasa Melayu kita. Adapun hak Tuhan suruh kita tadabbur tu bukan terjemah, makna. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah kamu tidak tadabbur makna Al-Quran, atau ada sesuatu yang menutup pintu hati kamu daripada tadabbur makna Quran? Ini tadabbur makna Quran. Kita nak tahu apa maksudnya fatirus samawati wal ard, Tuhan yang menjadikan langit bumi. Artinya Allah sang pencipta langit bumi tanpa meniru sebarang plan apa-apa pun pada penciptaannya langit dan bumi. Dia buat hak dia nak, bukan dia duk tiru benda lain, tidak. Kaca kita nak buat rumah, kalau tak ada plan tak tahu jadi rumah kau jadi kuih, tak tahu dia ni. Kena ada plan. Nah, kena ada plan baru boleh buat. Sebab tu nak surah kita tu lambat sikit dah nak boleh ke buat, sebab buat plan baru pula. Masa tak siap lagi asrama itu, kita tak nampak. Bila dah siap ada asrama sikit, barulah kita pun terfikir, nak buat masjid 1 juta, pelajar ada berapa ekor je. Nah, kalau 1 juta ni kena tunggu 500,000 ada dalam poket baru boleh gerak projek. Lah ni baru ada 110,000. Lepas bila nak boleh gerak? Buruk dulu asrama pelajar baru boleh duk buat masjid. Tak boleh. Kena ubah balik plan. Nah, buat surah ala-ala qadar patut kita boleh buat guna selalu. Nah, buat plan baru, buat suruh buat plan 300,000 ya. 300,000 lebih gitu. Tapi kalau ada rezeki lebih nak tambah, tak perlu roboh. Jadi lambat sikit lah. Arkitek pun duduk lukis plan baru pula lagi apa. Sebab orang tak ada buat kerja kalau tak ada plan. Nak jadi bangunan buat mana?
lama jadi kuih tak ayah berat tak itik dia ni. Kita buat kerja gapo kena ada plan. Nah, nak pasal gapo kena ada plan. Kita beli barang nyakut baju tu ke. Nyakut baju hok kedah awal. Nak takut ke tuala gapo. Nak pasal besi. Ya bui ketah. Plan dia lagu mana cara nak masuk skru mana, nak pasal batas besi mana tu. Kena tiru. Kita buat kerja lagu tu. Nah, nak pakai obat kau gapo kena tiru. Tuhan buat segala benda tak ada meniru gapo. Nak langit bumi ni dia buat daripada kehendak dia sendiri. Nak langit lagu ni, bumi lagu ni. Maka Tuhan tu dipanggil Fatir. Nah, huwal khaliq, huwal ja'il, huwal fatir. Nah, dia Tuhan tu sang pencipta makhluk daripada tak ada kepada ada. Dia Tuhan yang menjadikan makhluk ni rubah, segala rupa-rupa. Dia Tuhan yang menjadi makhluk ni tanpa ada plan contoh. Nah, nak tiru mana-mana. Tidak. Itu habis. Ja'ala ja'ala pula dah tengok. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Tu tengok. Lepas dia kata dia hak buat langit bumi tanpa contoh, dia kata pula ja'ala lakum, Allah itulah yang mencipta, yang menjadikan akan kamu. Tapi dia tak kata khalaqa, dia tak kata fatara, dia kata ja'ala. Sebab paninya ada azwajan. Nah, ada orang panggil berpasang-pasangan. Nah, tengok. Tuhan yang menjadikan kamu. Nah, min anfusikum, daripada diri kamu, yakni daripada jenis kamu. Anfus ni makna jins. Nah, min anfus dengan makna min anfusikum ay min jinsikum. Itu maksud situ. Ya, anfus dengan makna diri ada. Nah, anfus dengan makna roh ada. Nah, anfus dengan makna Allahumma salli ala sayyidina, darah pun ada. Jadi nafsu tu ada dengan makna diri, dengan makna nafsu jahat baik, nafsu dengan makna roh, nafsu dengan makna darah pun ada, dan nafsu dengan makna jenis pun ada. Jadi nak pasal makna kena tengok siyakul kalam. Siyak ni orang panggil konteks ayat, halaman cakapan. Nah, jadi di sini Tuhan kata ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Tuhan yang menjadikan kamu, ya Tuhan yang menjadikan bagi kamu daripada jenis kamu sendiri itu akan segala pasang-pasangan. Jadi tak ada orang yang hidup nikah dengan lembu kurban ke apa, tak ada. Nah, bukan jenis kita lagu tu. Sebab tu orang kepada Natal ni teruk benar dia tu. Nak menyalahi fitrah. Artinya nafsu dia tidak salim, tidak sejahtera. Ada, bukan tak ada. Bukan tak ada. Oh jenis rakan Natal ke ada ke? Nah, kabar-kabar rogo lembu ni, rogo kambing ada. Tapi waktu tu bukan nafsu yang sejahtera tu. Nah, sebab Tuhan sendiri sebut ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah yang menjadikan bagi kamu tu daripada jenis kamu sendiri akan pasangan-pasangan. Tapi Tuhan kata ja'ala, sebab pasangan ni ada Tuhan ketentuan kekal, pisah cerah mati pun ada. Ada hak tak kekal, 7 tahun cerah, tukar bini baru pula. Dak itu ni. Duk semata 5 tahun cerah pula, tukar bini baru pula. Ada. Nah, maka kerana tu jodoh-jodoh ni termasuk daripada perkara yang diberi habuan untuk kita usaha. Nah, diberi habuan untuk kita usaha. Sebab Tuhan, memang Tuhan jadikan pasangan, tetapi Tuhan jadikan pasangan untuk kita daripada jenis kita tu jadi dengan makna ja'ala. Nah, jadi dengan makna ja'ala. Artinya Tuhan boleh rubah. Tuhan boleh rubah. Nah, tu. Tengok. Wa minal an'ami,
Ni wa minal an'am ni ataf pada kata min anfusikum. Ataf pada kata min anfusikum, artinya Tuhan jadikan. Tidak ataf situ tu. Wa minal an'ami ni ataf pada kata lakum selalu dah. Kalau ataf di min anfusikum, rosak jadi makna. Kalau ataf di min anfusikum jadi rosak, jadi lagu ni wa ja'ala lakum minal an'ami azwaja. Rosak, artinya boleh menikah amnate. Nah, kalau ataf min anfusikum tu rosak, tak tepat, tak betul. Kalau kata ataf, waw tu waw haraf ataf. Nah, ataf pada kata min anfusikum. Jadi kalau pasal sepepak baru ayat bunyi lagu ni, wa ja'ala lakum minal an'ami azwaja, dan Tuhan menjadikan bagi kamu daripada menata akan beberapa pasang-pasangan. Sudah. Tu hak moleknya ataf pada kata lakum lalu dah. Pasal sepepak baru wa ja'ala minal an'ami azwaja. Dan Allah Ta'ala menjadikan daripada beberapa binatang-binatang itu akan beberapa pasangan-pasangan. Dah. Tu. Jadi binatang-binatang pun ada pasangan-pasangan. Ini supaya kita ketahui bahawasanya keseronokan berpasangan, keseronokan pada nikmat jimuk itu tidak ada hebatnya nak melebihi daripada binatang. Nah, itu sebab tu kata Imam Ghazali dalam kitab Kimia Us-Sa'adah, dia kata mu kena ada 4 unsur dalam dirimu Allah Ta'ala jadi. Mana 4 unsur? Bukan tanah air api angin ni, otuk-otuk bomo. Nah, 4 unsur ni artinya unsur binatang ternakan, an'am. Nah, 1. Yang keduanya unsur binatang buas, 2. Yang ketiganya unsur kesyaitanan, keiblisan, 3. Yang keempatnya unsur kemalaikatan, 4. Tuhan gaul dalam tubuh kita ni, 4 anasir ni. Maka kata Imam Ghazali, kalau mu tengok dirimu tu sama dengan binatang, mu tergolong daripada binatang ternakan, maka mu ketahuilah bahawasanya keseronokan binatang ternakan ni ialah pada boleh makan, boleh jimuk. Nah, binatang ni boleh makan, seronok dia. Nah, tengok kucing selagi tak boleh makan gak duk miau duk main gelek tepi kaki kita semua. Bagi kita wi makan senyap dia puak makan seronok. Nah itu ni. Kalau kucing tu tak ada pasangan dia, duk gesek, kita tengok ke? You nak orang panggil apa? Nak jatah. You nak jatah dia panggil dah ni. Selagi mana tak jumpa pasangan dia, ngiau dia tu kuat, betul tak? Boleh jatuh tu kat senyap, tak ada apa lega. Jadi kalau mu dengan menata ialah jenis yang sama, maka Imam Ghazali kata iwak menganjing. Maka bersungguh-sungguhlah mu usaha kepada benda yang menyeronokkan menata. Mana hidupmu ni cari makan, boleh kenyang, cari pasangan, boleh puas jimuk. Tu. Kalau mu rasa dirimu tu ialah menata buah, maka menata buah ni seronok dia ialah pada menerkam mangsa, memukul mangsa. Nah, tu tengok rimau, singa, gapo ke? Kalau boleh makan orang gak, bukan makan menata, seronok dia. Nya hambak juga, nya kejar juga. Nah. Jadi kalau kita rasa kita daripada menata buah, maka kita usahalah buat hijau zoling kau ke, khenak kau ke.
kata orang ke, pukul orang ke, sabotah kerja orang ke, dah buatlah kerja lagu tu. Imam Ghazali buat ngaji, bukan suruh buat, dia panggil mimbabi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Itu dia panggil daripada bab perkataan Nabi, kalau mung tak ada rasa malu, maka mu buatlah gapo mu rasa nak buat. Mu rasa mu bukan orang, mu menata buah, buat kerja menata buah. Mu rasa mu ni bukan orang nak menata ternak, buat. Nah cara menata ternak rasa seronok lagu mana. Itu dia kata. Dan apabila mu rasa dirimu tu syaitan, bukan orang dak. Maka keseronok ke syaitan apa? Seronok syaitan ni adalah boleh derhaka pada Allah, boleh maksiat pada Allah, boleh melakukan tipu daya pada makhluk Allah. Maka mu kerja lagu tu juga kalau mu rasa mu syaitan. Tetapi kalau mu rasa mu nak digolongkan di kalangan anasir malaikah yang Tuhan gaul dalam dirimu, maka keseronokan malaikat ni ialah dapat ibadat taat kepada Allah, dapat musyahadah jamal jalal hadrat ilahiyah. Maka mu usahalah dirimu supaya dapat musyahadah. Musyahadah artinya menyaksi dengan mata hati kita. Dalam ilmu tasawuf dia panggil menyaksi dengan mata hati kita. Apa? Jamal jalal qahar kamal Allah Ta'ala, sehingga menyebabkan hatimu tidak putus-putus ingatan, kesedaran dan kecapan di batin hatimu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menyebabkan mu tak kuasa nak meninggalkan taat ibadat pada Allah, dan mu rasa malu dan tak mampu nak buat maksiat. Kalau pun terbuat, cepat-cepat rujuk balik taubat pada Allah. Tengok, itu disebut dalam kitab Kimia Us-Sa'adah. Baik, habis. Jadi jangan duk berasa hebat ke lebih pada orang kalau kita boleh bini 2 ke 3 4. Tak ada lebih. Karena keseronokan berbasangan itu hanya setara dengan menata yang barunya. Tengok Tuhan sebut sekali sini. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala minal an'ami azwaja. Tengok, Tuhan jadikan bagi kamu daripada jenis kamu akan pasangan-pasangan kamu, dan Tuhan jadikan daripada menata ternakan akan beberapa pasangan-pasangan. Yazra'ukum fihi. Yazra'ukum fihi, yang menyebabkan kamu membiak, kamu boleh berzuriat, berkembang biak, fihi padanya, pada pasangan-pasangan kamu. Fihi ai fi azwa. Jadi kalau orang tu tak ada pasangan, maka bagaimana dia nak ada zuriat, nak berkembang biak? Maka kerana tu pasangan tu sendiri ialah sebab musabab bagi boleh berkembang biak. Maka kerana tu walaupun keseronokan berpasangan, keseronokan berjimuk itu pun dapat dikecak oleh binatang, maka kita jangan jadi seperti binatang. Yang ni berpasangan semata-mata nak kecak rasa nikmatnya jimuk. Tak ubah kita dengan binatang itu sama torah. Lepas tu nak jadi kita tu tidak seperti binatang, tidak setara dengan binatang, iaitu kena ikut hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nikah? Kenapa kita kahwin? Pertamanya kerana Nabi kita suruh kita kahwin. Gitu. Tu. Ayyuhas syabab, man istata'tum al-ba'ah falyatazawwaj, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuda-pemuda, mana-mana di kalangan kamu yang mampu untuk memberi nafkah zahir dan batin pada pasangan kamu, falyatazawwaj, maka hendaklah kamu berpasangan.
hendaklah kamu bernikah, berbini. Jadi kita nikah tu bukan semata-mata kerana nafsu, kerana Nabi suruh. Bahkan Nabi kata an-nikahu sunnati, bermula nikah itu ialah sunnahku. Faman ghariba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan di kalanganku. Maka bila kita nak berpasangan, kita nak kahwin, niatnya pertama kerana nak ikut sunnah Nabi dan nak ikut perintah Nabi. Maka ketika itu level kita naik lebih daripada binatang. Itu dah. Itu habis itu. Kemudian berarti situ Tuhan kata laisa kamitslihi syai'un. Ini sebenarnya dalil sifat mukhalafah itu. Dalil sifat mukhalafah ni. Laisa tu asalnya nafi muqayyad. Asana laisa ni nafi muqayyad. Erti nafi muqayyad ni nafi yang berkait dengan masa. Masa yang dulu madhi, masa yang sekarang hal, masa yang lagi akan istiqbal dia panggil. Maka sekarang ni laisa ni tidak lagi orang panggil nafi muqayyad. Laisa di sini nafi mutlak dia panggil. Nafi mutlak artinya bukan tiada sesuatu baru Tuhan tak serupa dengan sesuatu, tidak. Tidak serupa Tuhan akan sesuatu ni belum daripada sesuatu ni ada. Setelah sesuatu ni ada pun Tuhan tak serupa dengan sesuatu. Dan kalau nanti makhluk ni sesuatu ni tak ada pun Tuhan tak serupa dengan sesuatu. Faham tak? Gitu. Tu dipanggil nafi mutlak. Macam kita nak rayak anak pertama tak serupa dengan anak kedua. Bila boleh rayak? Bila anak kedua tu ada lah. Yang tu kan? Kalau anak kedua tu tak ada, kita tak nak kata lagi anak pertama tak serupa anak kedua mana ada. Jadi nafi keserupaan tu tak serupa anak pertama anak kedua tu bila anak yang kedua tu ada. Nak kata Tuhan tak serupa dengan makhluk, dah bukan mana gitu dah. Tuhan tak serupa dengan sesuatu ni sebelum ada makhluk tak serupa, lepas ada makhluk tak serupa, makhluk tak ada pun tak serupa. Gitu dah. Itu dia panggil laisa nafi mutlak, dia panggil laisa kamitslihi. Kaf pada kata mislihi itu kamitslihi. Kah tu dia panggil kah zaidah. Kah tidak ada maknanya seperti, tetapi faedahnya nak menguat, nak mentakidkan nafi laisa. Gitu dah. Seminggu lebih awak batuk. Seminggu lebih dah batuk. Tak tu ambil suara siapa. Kata haji yang mesej adik kuliah ada tak malam ni? Hampa tu kecek dulu. Assalamualaikum. Ada tu. Bunyi suara lagi ada tu. Kalau tak bunyi suara dah kena cuti dah kata ni. Baik. Jadi kah pada kata kamitslihi itu kah zaidah dia panggil. Kah tambahan saja. Tidak ada apa-apa makna seperti dah ada. Sebab kalau kita kata kah tu ada makna seperti, mislihi pun seumpama. Jadi makna gini. Laisa kamitslihi syai'un, tiada seperti umpamanya Allah sesuatu. Jadi umpama Allah tu ada seperti, tapi umpama Allah tu ada serupa, tetapi seperti umpama Allah je tak ada. Siap salah tu faham kan gitu. Laisa kamitslihi kalau terjemah tiada ka seperti, mislihi seumpama, tiada seperti umpamanya Allah. Umpama Allah ada, tapi seperti umpama Allah tu hak tak serupa. Bukan gitu ke? Bukan gitu. Bukan gitu. Bunyi dah deh. Azhar juga.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. Jadi ayah sejawah saya boleh. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الشرف والدرجة العالية الرفيعة ويبعثه مقاما محمودا الذي إنك لا تخلف. Baik. Jadikah pada kata kamislihi itu orang panggil kah zaidah, nak takkid, nak menguatkan nafi laisa. Jadi pasal maknanya begini. Tidak ada sedia kala dan selama-lamanya langsung, langsung. Tidak ada sedia kala dan selama-lamanya langsung. Mislihi, seumpamanya Allah. Jadi gitu. Kalau kita terjemah dia ni, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Nah, gitu ya. Kalau hak comelnya, tidak ada sedia kala dan selama-lamanya langsung. Langsung tu makna takkid kah pada kata mislihi tadi. Nah, tidak ada sedia kala dan selama-lamanya langsung seumpama Allah, syai'un sikit pun tidak ada langsung. Apa nak tu lagu tu? Sebab pertamanya dua hasar dia panggil. Dua makna hasar. Mana dua makna hasar? Satu, syai'un tu dia panggil isim nakirah. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafyi tubidul hasr. Isim nakirah apabila duduk di halaman cakapan, di siyaqul kalam, di halaman cakapan, artinya di dalam konteks cakapan nafi. Laisa tu nafi. Betul tak? Syai'un tu duduk di dalam konteks cakapan nafi dia panggil. Maka memberi makna hasar. Hasar makna menghabisi, mensakati. Itu.
Satu hasar. Yang kedua, makna hasar juga di sini ialah mendahulukan perkara yang sepatut berada di belakang. Dia ayat yang standard dia kata. Sepatutnya bunyi ini, laisa syai' kamitslihi. Laisa syai' kamitslihi. Tidak ada sesuatu seumpamanya Allah. Kayak gitu. Laisa syai', tidak ada sesuatu kamitslihi, seumpamanya Allah. Tetapi Tuhan tak kata laisa syai' kamitslihi. Tuhan kata laisa kamitslihi syai'un. Tu. Sepatut syai' itu duduk di depan. Kamitslihi itu sepatut duduk di belakang. Gitu. Tetapi yo mari duduk di hadapan. Maka masuk di dalam kaedah hasar at-taqdimu ma haqquhu at-ta'khir. Bukan gitu. Betul lah. Taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru tufidul hasra. Gitu. Taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru tufidul hasra. Mendahulu, takdimu mendahulukan, ma akan perkara. Di sini kamitslihi itulah ma di sini. Takdimu ma, mentakdirkan sesuatu barang, haqquhu yang bermula hak dia sepatutnya berada di belakang. Takdimu ma haqquhu ta'khir. Sepatut hak dia duduk di belakang. Tufidul hasra, memberi faedah hasar juga. Hasar ni maknanya apa ya? Hasar, kalau nak terjemah bahasa kita Melayu ni, hasar hanyalah menghabisi, dia panggil menghabisi, hanyalah, tidak adalah, langsung. Mana gitu nak terjemah Melayu ni bahaya. Contoh hasar, kalau kita baca Fatihah tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu-gitu. Ayat yang biasanya na'buduka wa nasta'inuka, gitu. Na'buduka, kami menyembah engkau hai Allah, wa nasta'inuka, kami minta tolong akan dikau hai Allah. Tapi kalau cakap lagu tu masih lagi memberi faham, na'buduka, kami menyembah engkau wahai Allah, tapi kami sembah juga benda lain. Tu makna gitu. Wa nasta'inuka, kami minta tolong akan dikau, tapi kami minta tolong juga orang lain. Ya ada lagi makna gitu. Untuk tidak ada makna seperti itu, kena buat jadi makna hasar, dia panggil makna hasar. Mana? Iyyaka na'budu. Ka hadap belakang tu tak depan. Ada tak? Wa iyyaka nasta'in. Jadi makna dia beza. Iyyaka na'budu artinya hanyalah kepada engkau sahajalah, tidak pada yang lain kami menyembah. Dia makna dia gitu. Tak boleh kau takut sembah juga. Sembah apa lain? No, ya ada iyyaka na'budu kan? Wa iyyaka nasta'in. Dan hanyalah kepada engkau sahaja kami minta tolong. Kan? Tidak pada yang lain kan? Tidak pada yang lain. Itu makna hasar. Itu makna hasar dia panggil. Jadi di sini makna hasar tu dua kali hasar. Pertama hasar dengan syai' isim nakirah. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafyi tufidul hasra. Satu hasar. Yang kedua hasar dengan takdim. Mana? Sepatut laisa syai' kamitslihi, tidak ada sesuatu seperti umpamanya Allah. Tapi tak, laisa kamitslihi syai'un. Hak duduk belakang, hak duduk depan. Nah, hasar dengan dua kaedah hasar. Maka makna ayat ni sangat kukuh dan teguh, begitu. Dan mana? Tidak ada sedia kala dan selama-lamanya langsung seumpamanya Allah, sikit pun satu hasar, sikit pun tak ada langsung. Tu dua kali hasar. Kena air tu. Tu makna dia. Dah, tu makna dia. Jadi kalau tak ngaji lagu ni, tak erti makna tu. Baca saja terjemah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seperti seumpamanya Allah sesuatu. Dah. Tapi kita mengaji ni, bahas betul-betul laisa tu nafi mutlaqah pada kata kamitslihi itu kah zaidah ta'kid pada kata nafi laisa. Nah, kemudian syai' tu isim nakirah,
bila jatuh di halaman cakapan konteks ayat yang memberi faedah nafi, memberi makna nafi, laisa tu nafi, maka memberi makna hasar. Lagi pula sepatutnya syait tu duduk di depan, kamislihi di belakang, tapi tak, kamislihi duduk di belakang, ayat tak depan, maka memberi makna hasar sekali lagi. Jadi makna ayat ni muhkamat, sangat teguh, sangat teguh, sangat kuat. Maka ayat ni kita kena pegang. Jangan duk pegang ayat yang mutasyabihat. Ayat ni lah kita kena pegang. Mana ayat yang Tuhan kata laisa kamitslihi syai'un? Apa terjemahnya? Tidak ada seperti umpamanya Allah sesuatu. Apa maknanya? Tidak ada sedia kala dan selama-lamanya, langsung tidak ada. Seumpamanya Allah, sikit pun tak ada rasa. Tuhan nak gitu. Nak cakap lagu mana lagi? Tu. Supaya kita faham makna ayat Quran yang kita baca. Jangan jadi borong saja boleh sebut. Makna kita tak faham. Bismillah. Wa huwa, dan ia Allah. Wahwa tu dan ia Allah as-sami'ul basir. Ni hak kita nak tahu. Ni hak naknya sebenarnya basir belakang tu. Tapi tak ada arah muka jawab mari ayat panjang kan. Hamba terpaksa kena baca lah. Tidak rugi pula dia guna buku ni. Ni. Balik kau tahu juga makna sekian ayat. Wahwa, dan ia Allah as-sami'u, zat yang maha amat mendengar. yakni zatun muttasifatun bis-sam'i, zat muttasifatun yang bersifatlah ia zat bis-sam'i dengan pendengaran. Wa al-basiru ay zatun muttasifatun bil basari, zat yang bersifat dengan sifat penglihatan. Allah dan ia Allah yang maha mendengar dan yang maha melihat, yakni zat yang bersifat dengan sifat pendengaran dan zat yang bersifat dengan sifat penglihatan. Ini dia panggil dalil naqli, dalil daripada Quran. Sebab apakah dia sebut dalil Quran? Tapi tak apalah, kitab kita ni kitab moden, dia sebut semua dalil Quran, kita sebut dari itu. Kalau kitab-kitab lama, kitab-kitab turah, ulama sebut dalil Quran ni 3 sifat lah. Mana? Sama, basar, kalam. 3 ni. Adapun wujud, kidah, baqaq, mukhalafah, qiyamu min nafsi, wadaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, semua disebut hanya dalil akal, dalil akal saja. Tak disebut dalil nakal, dalil Quran atau hadis. Sebab apa? Sebab 3 sifat sama, basar dan kalam ni kuat dalil nakal. Sebab apa kuat dalil nakal? Sebab bimbang akal manusia tersalah memikir. Dia fikir lagu mana? Dia tengok ada orang buta boleh buat bagai-bagai kerja. Orang buta boleh nyapu sapu, orang buta boleh gubah macam-macam gubah, orang buta boleh jahit, orang buta boleh hafal Quran, hafiz. Lalu dia pun qiyas di atas Tuhan. Dia panggil qiyasus syahid alal ghaib. Salah lalu. Atau kalau macam tu, apa salahnya Tuhan buta? Maka Tuhan boleh buat lagi-lagi bumi ni. Salah. Tu cara mikir salah tu. Maka sebab tu buat mari dalil Quran dulu. Lepas tu baru buat mari dalil akal. Mana dalil akal? Gini. Dia tak sebut ada ni. Ini saya sendiri sebut. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat penglihatan, tentu Allah bersifat dengan lawannya, iaitu buta. Betul tak? Kalau tak ada sifat penglihat, tentu buta. Kenapa? La wasitata bainahuma, tidak ada hudud tengah di antara penglihatan dengan buta. Kalau tidak ada penglihatan, pasti buta. Kalau tidak ada buta, pasti ada penglihatan. Dua tu ya. Maka kalau Allah Ta'ala buta, nescaya ada kekurangan pada zatnya. Buta bukan kelebihan.
Kau ada orang bila buta tu, saya buta, ada gitu. Nah, molek sikit, saya ni ada kelebihan ni, iaitu buta. Buta tu kekurangan, bukan kelebihan, betul tak? Nescaya zat Tuhan mempunyai kekurangan. Pergi balik. Maka apabila Tuhan ada kekurangan pada zatnya, nescaya Tuhan berhajat kepada zat yang lain yang mampu menghilangkan kekurangan yang ada pada zatnya. Betul tak? Tanya orang buta. Orang buta ni kalau dia kalau kita tanya, Pocik buta deh, hamba nak tanya Pocik, kalau ada doktor ke siapa-siapa yang boleh memberi Pocik penglihatan, Pocik nak tak? Cuba tanya. Nak lah dia nya, tak kena pakai tukar dalam jalan, tak kena orang bebek pergi ke mana-mana, betul tak? Sekira-kiranya dia tu napah demi napah nak supaya ada orang boleh beri sifat penglihatan, walaupun dia tidak mengatakan dengan lidah dia. Lisanul hal dia, lidah kelakuan dia afsahu min lisanil maqal, lidah perbuatan dia tu lebih fasih daripada lidah yang bercakap. Dalilnya mana orang buta dia berhajat pada orang lain? Dalilnya dia berhajat ke tukar, betul tak? Dia berhajat kepada awal, tolong bebek Pocik nak pergi masjid, Pocik tinggal tukar, tak nampak jalan ni, Pocik buta, betul tak? Kalau orang mampu beri penglihatan, tak ada berhajat dah orang tu, betul? Macam kita ada penglihatan, ada orang kena heret, kena bantu, ada? Tak ada. Maka lidah kelakuan dia tu lebih fasih daripada lidah dia. Tolonglah siapa boleh beri penglihatan, dia tak cakap gitu, tapi dia tu senantiasa berhajat kepada orang yang mampu bagi dia melihat, betul tak? Maka kalau Tuhan ada sifat kekurangan di zat dia iaitu buta, nescaya Tuhan berhajat kepada zat yang lain yang mampu memberi penglihatan pada dia. Maka bila Tuhan tu berhajat pada zat yang lain, luput makna ketuhanan, luput hukum ketuhanan. Mana hukum ketuhanan? Hukum ketuhanannya dia tak berhajat ke apa-apa, betul tak? Tuhan ni mesti tak berhajat ke apa-apa selain daripada dia, selain daripada dia semua tak boleh lepas dengan dia. Tu Tuhan. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara'. Ulama ambil istighnahu an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaih. Satu zat yang nak mengaku dia Tuhan, mesti dia terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Mana? Tak berhajat ke apa-apa. Selain daripada dia, selain daripada dia, walau sebutir zarah, walau sebutir kumen, walau seekor semut, walaupun satu gerak, satu diam, nak ketuk, nak terberak kau, nak berapa kau, semua tupu ke dia belakang. Tak boleh lepas dengan dia belakang. Dia lepas serba-serbi daripada benda lain. Tiba-tiba oleh kerana dia buta, dia tak lepas dengan benda lain. Maka luput makna ketuhanan. Artinya Allah bukan Tuhan. Kalau Allah bukan Tuhan, maka tidak mampulah nak menciptakan langit bumi ni. Macam kita juga, dia bukan Tuhan. Siapa yang buat langit bumi ni? Maka kalau tidak dia menciptakan langit bumi ni, maka nescaya langit bumi ni tidak ada. Maka tidak ada langit bumi ini dusta, palsu, bohong. Sebab apa? Sebab kita sendiri dapat tengok dengan mata kepala kita langit bumi ini ada, betul tak? Bila begitu tentu Tuhan bersifat dengan sifat penglihatan, tentu tidak dia buta. Habis. Itu dalil akal. Itu balik fikir pula, biar kuat pegangan kita. Hak ni dalil Quran, dalil nakal. Patut hamba cerita tadi dalil akal. Habis situ. Kebalikan sifat ini adalah al-ama. Makna terbalik ni artinya apa? Hak tak boleh beripu dengan dia. Itu makna kebalikan. Hak tak boleh beripu, lawai lah, lawai. Lawai bagi sifat penglihatan ialah al-ama. Apa al-ama? Yang berarti buta. Maka hak kita nak i'tikad dalam hatinya apa? Mustahil Allah itu buta, dengan mana istihalah. Allah itu buta tu mustahil. Allah itu buta perkara tentu tidak, lagi tak ada.
pada akal kita tak boleh terima. Itu perkara tentu tidak lagi tak ada pada akal. Lepas tu kita nak etikad jaga apa? Tentu tidak Allah itu buta. Kalau tentu tidak Allah itu buta, istihalah Allah itu buta, bukan mustahil. Mustahil itu Allah itu buta tu memang mustahil. Faham? Kalau kita buat bahasa Arab je bunyi gini, yakni mustahil, mustahilnya. Balik kecek lagu tu. Jadi yakni mustahil Allah itu buta, yakni istihalah Allah itu buta. Kalau terjemah Melayu, yakni tentu tidak Allah itu buta. Kalau bahasa Arab, istihalatul mustahil ada. Jadi istihalatul mustahil itu wajib akal dia panggil pula. Mesti tentu tidak Tuhan buta, mesti tentu tidak Tuhan diperanakkan, mesti tentu tidak Tuhan beranak. Kita mengaji yali yulad kalam yali walam yulad, lam yali walam yulad, bukan yali yulad. Yali tu mustahil, yulad tu mustahil. Hak kita mengajinya lam yali walam yulad, tentu tidak Tuhan diperanak, tentu tidak Tuhan beranak. Lam yalid wa lam yulad, istihalatul mustahil. Gitu dah. Habis itu. Kemudian kita sambung semula pula. Ambo tak dah nak cabut tekak dah bahasa dah. 13 kalam. Iwak kurungnya berfirman. Kalau hak terjemah lebih tepatnya ialah perkata. Wallahu a'lam wa ilmuhu adam. Bukan berkata-kata, perkata. Tersabut sebenarnya pula. Doa orang biar sembuh lah tekak ni. Seminggu lebih tak sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.